Perkembangan saman fitnah YB Hana kepada seorang profesor kangkung yang menyokong pembangkang dan menjadi salah seorang penasihat kepada kerajaan PAS dan Bersatu tahun 2021 hinggalah mereka kalah pada pilihan raya yang sebelum ini. Jadi ini antara pengakuan ya Profesor Kangkung ini apabila ditanya kepada semasa perbicaraan yang berlangsung hari ini di mahkamah, beliau mengaku bahwa buku YB Hana ini buku YB Hana yaitu Becoming Hana ini tidak pernah diharamkan walaupun ketika PAS Bersatu menjadi kerajaan, dan pada ketika itu ya menteri undang-undangnya adalah Taqiyuddin Hasan daripada parti PAS pun tidak pernah mahu untuk mengharamkan buku Becoming Hana ini. Jadi kenapa sekarang sahabat semua, dan sehinggalah ya Profesor Kangkung ini membuat fitnah, membuat tuduhan yang begitu berat sekali ya, kononnya pelbagai lagi lah ya tuduhan yang dibuat kepada YB Hana. Namun dalam perbicaraan beliau mengaku buku ini tidak pernah diharamkan. Jadi apakah maksud itu sahabat-sahabat semua? Ini yang menarik ya untuk saya bawakan bersama dengan Anda kenyataan media ini. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. Buku Hana tak pernah diharam kerajaan sejak 2014. Sejak 2014 sebab dia dilancarkan pada tahun 2014. Ya, DAP ketika itu bersama dengan PAS. PAS pun tidak buka mulut kenapa hari ini sahabat-sahabat semua. Jadi ini yang menarik untuk kita kongsikan bersama kenyataan media ini. Jadi Profesor UUM Kamarul Zaman Yusuf akui tindakan bahwa tiada tindakan sedemikian diambil walaupun ketika ahli PAS Taqiyuddin Hasan menjadi Menteri Undang-Undang, yaitu untuk mengharamkan buku Hana Yo. Jadi seorang profesor sains politik mengakui di Mahkamah Tinggi semalam bahwa buku yang ditulis oleh Menteri Belia dan Sukan YB Hana Yo yang diterbitkan lebih daripada 10 tahun tidak pernah diharamkan oleh kerajaan. Dalam pemeriksaan balas, Kamarul Zaman Yusuf yang juga pengarah kanan Pusat Pengajian Antarabangsa Universiti Putra Malaysia berkata beliau membeli buku Hana, Becoming Hana, Operational Journey di Kinokuyah pada tahun 2017. Ketika memberi keterangan dalam saman label dikemukakan YB Hana berkait dua hantaran di Facebook yang diterbitkan Mei tahun sama, kemarin mengakui membuat dua hantaran itu dan bersetuju ia merujuk kepada YB Hana dan juga ahli parlimen segambut itu. Beliau turut bersetuju hantaran melabel Hana sebagai hipokrit dan gambaran yang diberikan melalui buku ini adalah bahwa bagi DAP pemisahan urusan politik daripada urusan agama ini hanya perlu dibuat jika urusan agama ini adalah urusan agama Islam. Tapi jika urusan agama ini adalah urusan agama lain seperti Kristian, maka tidak mengapa. Itu kenyataan daripada Profesor Kangkung ini. Kamarul juga menolak dakwaan Peguam Sanjit Kaur Dio mewakili YB Hana bahwa Muslim di negara ini tidak pernah membangkitkan bantahan terhadap kandungan buku tersebut. Namun beliau bersetuju sama ada Mufti, Menteri Undang-Undang atau mana-mana pihak lain tidak mengambil tindakan terhadap buku itu sejak ia diterbitkan pada 2014. Pada ketika itu PAS bersama DAP tidak pula mereka membangkitkan. Ya, kalau ada siapa, sila nyatakan adakah Taqiyuddin Hasan yang menjadi Menteri Undang-Undang ketika menjadi kerajaan PAS dan Bersatu, tapi tidak pun pula mengharamkan buku ini. Jadi ini soalan Sanjit kepada Profesor Kangkung ini. Adakah Anda bersetuju ini adalah kedudukannya? Walaupun ketika PAS menjadi Menteri Undang-Undang, Kamarul menjawab, saya setuju. Ini ditanya kenapa tidak diharamkan. Ini soalan dia. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan menjadi Menteri Portfolio Undang-Undang pada Mac 2020 hinggalah Ogos 2021. Kamarul yang mempunyai kecenderungan profesional melibatkan penguatan parti politik negara, khususnya PAS, yang juga bersetuju Rafizi Ramli dan Sari Sungi menulis kata pengantar buku itu dan tidak mempunyai masalah dengan kandungannya. Dan ketika itu Rafizi menjadi naib presiden PKR yang kini Menteri Ekonomi. Manakala Sari daripada Amanah merupakan bekas adun Selangor 3 Penggal.
Kamarul yang pernah berkhidmat sebagai pegawai khas kepada Perdana Menteri, Muhyiddin Yassin ya, tahun 2021 hingga 2022, menafikan dua antara yang dibuat menfitnah ia. Katanya ulasan berdasarkan petikan daripada buku itu sendiri bersifat fakta dan benar. Fakta dan benar. Ini satu orang cakap menegakkan benang yang basah. Dia cakap dia sudah baca buku tu. Saya sudah baca buku tu, sahabat-sahabat semua ya. Saya sendiri pun sudah membaca buku ini. Ini dia, saya sendiri pun sudah baca buku YB Hana. Tapi tidak pula saya nampak dalam kandungan buku ini yang menyatakan umat Islam akan digugat, agama Islam akan diganti di dalam negara kita ni dan sebagainya. Tidak pula dinyatakan. Adakah mereka ni sengaja mempolitikkan isu ini untuk mencari populariti dan sebagainya, dan menunggang isu ini seperti mana yang berlaku hari ini dan sebagainya. Itu persoalan-persoalannya. Jadi pendengaran akan bersambung di hadapan Hakim Aliza Sulaiman pada hari Khamis ini. Besok ada lagi, kita akan update lagi. Kamarul diwakili Khairul Azam Aziz. Ia memfailkan saman pada tahun 2022 mendakwa kenyataan Kamarul menuduhnya berdakwah mengenai agama Kristian, termasuk menyeru komuniti Kristian untuk terlibat dalam politik. Beliau mendakwa Kamarul juga menuduhnya mempunyai agenda Kristian dan mahu menjadikan Malaysia sebagai negara Kristian. Ia berkata ayat-ayat itu menyinggung tidak sama sekali dan apa yang dikatakannya itu adalah berniat jahat untuk menfitnahnya. Jadi beliau menuntut ganti rugi am, teruk dan teladan daripada Kamarul. Jadi itu antara saman yang dikemukakan oleh YB Hana, dan sekarang ini perbicaraan ya berkaitan dengan fitnah ini sedang berlangsung, sahabat-sahabat semua. Jadi sebenarnya saya sendiri pun, seperti yang saya katakan awalnya, saya sendiri pun sudah beli buku ini dan membaca buku ini, dan seperti mana juga yang kita dimaklumkan, buku YB Hana ini juga akan diprint untuk kali yang ke-19 keluarannya ya. Tidak pun ada tindakan, tidak pun diharamkan, dan pada ketika PAS menjadi kerajaan, PAS juga tidak mengharamkan buku ini, sahabat-sahabat semua ya. Tidak ada satu pun ya pengharaman arahan daripada Menteri Undang-Undang ketika itu, yaitu Taqiyuddin Hasan, sahabat semua. Jadi kenapa hari ini baru isu ini dibangkitkan? Jelas ya, mereka cuba ya mengkambing hitamkan YB Hana dengan menggunakan kononnya YB Hana ini mahu mengkristiankan negara kita ini. Sedangkan itu satu perkara yang amat-amat mustahil. Untuk mengkristiankan negara ini satu perkara yang bukan mudah, sahabat semua, dan tidak akan berlaku. Bukan mudah dan tidak akan berlaku. Ya, isu itu akan tidak akan berlaku. Kerana apa? Yang menjaga menjadi payung kepada agama kita ini, ada di agama Islam dalam negara kita ini sebagai agama rasmi adalah raja-raja yang di Pertuan Agong. Jadi langkah untuk melepas daripada mereka itu pun pastinya tidak akan berjaya. Jadi mana mungkinlah ya, mana mungkin tuduhan yang dibuat oleh Profesor Kangkung ini boleh dilaksanakan. Ya, satu yang mustahil untuk dibuat. Dan saya percaya kita menghormati agama rasmi negara kita, yaitu agama Islam. Dan juga kita menghormati perlembagaan kita, yang mana rakyat negara kita ini bebas ya untuk beragama ya. Untuk di Sabah dan Sarawak agama Kristian, kita ada pelbagai bangsa dan agama. Jadi kenapa perlu dirosakkan keharmonian itu dengan membuat fitnah sedemikian rupa ya? Jelas bagi saya ini adalah perkara politik yang cuba dibuat ya oleh pembangkang, oleh seorang profesor seperti ini ya, untuk menghasut rakyat ya. Dan dikhawatiri perkara ini boleh ya mengganggu gugat ya keharmonian ya rakyat di dalam negara kita ini. Jadi itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tepapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel, kita berjumpa lagi. Bye-bye.